Okay, so kita sudah belajar macam mana nak selesai. Okay, kita sudah belajar macam mana nak selesaikan persamaan set, persamaan indeks. So persamaan indeks ada 3 kaedah, kita ikut soalan lah. So hari ini kita pergi kepada bahagian yang terakhir, iaitu macam mana nak selesaikan kalau persamaan itu ada logaritma. Okay, so bila kita nak selesaikan persamaan yang ada logaritma, okay, langkah pertama kamu kena pastikan logaritma yang dalam persamaan itu, logaritma yang terlibat itu semua mempunyai asas yang sama. Semua mempunyai asas yang sama. Contohnya kalau cikgu pagi ni, awak nampak ini asas 2, ini asas 4. Maksudnya asas dia berbeza. So bila asas dia berbeza, awak pakai saja hukum logaritma yang ada, iaitu hukum keempat, kamu ubah dia kepada asas yang sama. Okey, nak ubah kepada asas 4 pun boleh, nak ubah kepada asas 2 pun boleh. Sesuka hati kamu. Okey, sesuka hati kamu, tapi lebih senang ialah ubah kepada asas yang lebih kecil. Maksudnya bila ini asas 2, ini asas 4, lebih senang kalau awak ubahkan sebelah kanan ini kepada asas 2 daripada ubah sebelah sini jadi asas 4. Tapi kalau awak kata, cikgu saya nak ubah dia kepada asas 4, boleh tak? Boleh. Jawapan pun serupa. Hanya pengiraan dia nampak lebih susah. Itu saja. Tapi jawapan sama. Okay? So apa yang kita akan buat, contohnya kalau kamu tengok soalan ini, kita akan ubah asas dia. Okay, kita akan ubah asas dia. Okay. Kalau saya nak ubahkan kepada asas 2, so kiri cikgu tak ubahlah. Kanan akan jadi macam mana? Cuba gunakan rumus ini. Ain Basira, Nurul Ain. So kita nak ubah kepada asas 2. So macam mana cikgu tulis? Log. Tak boleh buka mic ya? Okey. Boleh? Tak boleh, tak apa. Okey, ada ni? Ada ni? Cikgu. Okey. So kalau cikgu nak ubah dia kepada asas 2, macam cikgu tulis log 10 ke? Tukar kepada asas yang sama. Okey, untuk persamaan logaritma, bila kita nak ubah asas, kali ini kita tidak berminat ubah kepada asas 10. Waktu soalan indeks kita nak logaritmakan kedua-dua belah, memang kita biasa tukar kepada asas 10 sebab kita nak tekan kalkulator. Nak tekan log asas 10. Tapi dalam soalan persamaan logaritma itu sendiri, kita pun tak pula nak tukar kepada asas 10. Kita akan ubah kepada asas yang sama. Contohnya kalau kamu tengok soalan saya, ada asas 2, ada asas 4, maka kita akan prefer ubah dia kepada asas yang lebih kecil. Contohnya, maksudnya untuk ini, cikgu akan ubah kepada asas 2. Maka ini cikgu tak ubahlah, masih log 2S. Tapi sebelah kanan ini, cikgu akan ubah dia kepada asas 2. Boleh ya? So kalau saya nak ubah kepada asas 2, macam mana? Atas ialah log 2, 8 tolak 2X. 8 tolak 2X. Bawah? Log 2, 4. Okey. So selepas awak tukar kepada asas ini, kita jangan cepat-cepat nak nampak kerja bawah. Kita tengok balik yang khasnya yang awak tukar asas ini, awak biasa punya bentuk soalannya, cikgu tak kata 100%. Tapi kebanyakan soalan awak akan nampak bahagian atas ataupun bahagian bawah, salah satu hanya merupakan nombor. Dalam itu tak ada SSYY di dalam dia. Okay? So ada ni atas dan bawah. Yang mana satu hanya merupakan nombor. Bawah. Bawah. So apa yang kita akan buat ialah kita akan cari nilai ini. Log 24 sebenarnya berapa? So untuk nak tahu log 24 itu sebenarnya berapa, ada berapa cara. Satu ialah awak ubah dia kepada bentuk indeks macam semalam Ilya yang buat. Okey. Satu ialah awak boleh tukar kepada asas 10, lepas tu tekan kalkulator. Okey. Satu lagi ialah nanti cikgu terangkan, itu susah sikit nak cakap. Awak nak pakai mana satu? Tukar kepada bentuk indeks ke awak nak pakai tukar kepada asas 10? Indeks. Okey, tukar indeks. So, kerja ini kita kena buat secara perasingan lah. Maksudnya bila awak sampai sini, okey, kejap.
Baik. Maksud saya kalau cikgu nak tulis di mana? Okey, tak apalah, tepi sini saja, tepi sini saja. So maksudnya bila awak siap buat ini, awak nak cari nilai ni, awak jangan buat di sini sebab awak nak tukar bentuk lain tak tukar kan. So awak buat di tepi. Okey, so buat tepi. Ya. Okey, kita buat di tepi. Log 24 sama dengan, jangan pakai simbol yang sudah ada dalam soalan kalau tidak awak akan keliru. So di sini kalau kamu tengok soalan sudah ada S, kita pakai Y lah supaya tak pening Okey. So, cuba tukar kepada bentuk indeks, asas tetap asas. So apakah asas awak? 2. Okey, partner baru Y. Y sama dengan 4. So macam nak selesaikan ini? Tekan kalkulator dapat jawapan 2. Tak boleh. Tak boleh tekan, macam ni tekan kalkulator. 2 kuasa Y sama dengan 4. She calculate. Tak boleh. Sebab ini ialah satu soalan indeks. Cikgu perlu tengok awak punya teknik. So macam mana? Ini adalah satu persamaan indeks. Fikir balik semalam punya kerja. 4 ni jadikan asas 2. Kita jadikan asas sama iaitu 2. So 2 kuasa Y sama dengan 2 kuasa 2. So apakah nilai Y? Y sama dengan 2. So maka jika kita boleh ubahkan ini jadi 2. Okey. So cara penulisan dia, lepas tu awak sambung balik di sebelah sini awak tulislah log 2x sama dengan log 2 8 tolak 2x bahagi 2. Boleh? Itu kalau awak nak pakai teknik tukar kepada bentuk indeks. Okey, satu lagi teknik cikgu tunjukkanlah, tengok mana satu kamu suka Okey, satu lagi teknik awak boleh pakai ialah awak gunakan logaritma. So awak ubah dia kepada asas 10. So kalau ikut ini maksudnya ini 4, ini 2. Lepas tu awak tekan kalkulator. Awak pun akan dapat 2. Okey, tapi benda ini awak kena buat secara berasingan buat di tepi. Lepas tu dapat jawapan baru awak ganti ke dalam. Boleh? Hanya di sini cikgu akan memperkenalkan satu lagi cara yang kita boleh buat. Jawapan tetap 2. Tapi cara itu kebaikannya ialah kita tak payah buat di tepi. Kita sambung tulis di tengah-tengah sini aja. Okey? Cara dia macam ini Okey. So kita tak payah ubah sebab ini kita boleh sambungkan. Lepas tu awak buat ini log 2. Di mana kalau kamu tengok 4 ialah 2 kuasa 2. Okey. Cikgu nak tulis di mana itu yang susahnya. Sebab cikgu tak nak ganggu ini. Okey, sorry pergi sini pergi sini. So awak akan dapat log 2 8 tolak 2x bahagi, kemudian kita gunakan hukum logaritma, bawa 2 ke depan. Lepas tu awak tahu log 2 ialah 1. So tetap juga dapat benda ini. So untuk buat benda ini log 2 4, apakah jawapan dia? Ada 3 cara. Satu yang warna biru ini awak tukar kepada bentuk indeks, maka tahu jawapan dia 2. Satu yang warna hitam ini awak gunakan teknik saya tukar dia kepada asas 10. Lepas tu tekan kalkulator, tahu jawapan untuk bahagian bawah ini saja. Okay, satu cara lagi ialah yang ini cara ini kebaikannya kita tak payah tulis di tepi, kita boleh terus tulis di dalam, sambung aja baris di mana kita fikirkan 4 ini ialah 2 kuasa apa. Dia mesti fikirkan dia sama dengan bawah ini sebab nanti kita nak buat ini, 2 dia buang. So kita akan fikirkan 4 ialah 2 kuasa 2. Lepas tu kita bawa 2 ke depan, sini akan jadi 1, lepas tu 2 kali 1 dapat 2. Nanti kita akan tengok contoh lagi So, bila cikgu bagi satu persamaan indeks, langkah pertama kamu ialah pastikan awak punya persamaan logaritma itu mempunyai asas yang sama. Kalau dia mempunyai asas yang berbeza, buat kerja ini dulu. Samakan asas dia. Okey. So, itu langkah pertama kita. Lepas tu kita pergi kepada langkah kedua. Okey.
Langkah kedua, bila awak sudah dapat asas dia adalah sama, maka sekarang awak gunakan hukum-hukum logalima yang ada untuk cantumkan. Maksudnya sekarang kamu nak kurangkan logalima yang ada dalam soalan kamu. So kalau kamu tengok cikgu tulis di sini, awak perasan kalau apa yang cikgu tulis di sini dengan apa yang cikgu bagi kamu tengok semalam, cikgu sengaja tulis logalima itu dalam arah yang terbalik. Sebab semalam kerja kita ialah huraikan dia. Maksudnya daripada satu logalima jadi banyak logalima. Okey, kalau kamu masih ingat semalam punya yang ini. Okey, sebab waktu itu kerja kita ialah huraikan. So kita akan lihat arah ini. Kejap. Apa ini? Apa yang keluar? Kejap. Apa ini? Saya nak tutup. Kenapa ada ini? Okey. Okay. Kita akan lihat dalam arah bila kita nak huraikan, so maksudnya akan nampak daripada satu log dia jadi dua log. Okey. Tapi bila sampai bahagian ini, tujuan kita bukan nak huraikan, tujuan kita nak cantumkan. Maksudnya daripada ada dua log jadi satu log. Okay. So itu sebabnya cikgu sengaja tulis hukum logalima ini dalam arah terbalik di mana ada dua logalima, kita gunakan hukum satu, tapi kali ini dalam arah yang songsang, so kita daripada dua log jadi satu log. Kalau logalima tolak logalima tinggal satu log, tapi dalam tu jadi bahagi. Okay, so yang bawah ini memang dia ikutlah. Di sini mungkin awak tak nampak, cikgu mana cantum satu log masih satu log. Okay, kamu hanya nampak jelas di atas, bawah ini tak apa-apa nampak, tapi dia ikut arah yang sama. So kerja kamu ialah gunakan hukum logalima yang ada, kamu cantumkan logalima yang ada, tapi ada dua kemungkinan. Mungkin bila awak cantumkan, awak akan dapati sebelah kiri awak tinggal satu log, sebelah kanan awak tinggal satu log. Tapi juga mungkin berlaku ialah sebelah kiri awak ada log, sebelah kanan langsung tak ada log. Ada dua kemungkinan. So, mana satu akan keluar? Jenis sebelah kiri ke jenis sebelah kanan sebenarnya tidak dikawal oleh awak, bergantung kepada soalan. So kita cuba buat dia. Walaupun cikgu sebenarnya sudah asingkan, tak apa. Kita cuba buat dia. Sekejap. Ayah. Nak mau saya. So cikgu ambil contoh yang pertama. Kejap. Kita tengok contoh pertama ini. Okey, so kalau kamu tengok, cikgu buat yang jenis senang, asas sudah sama, 2 dan 2. Okey, so sekarang kita akan gunakan hukum logalima yang ada. Kita nak buat sehingga sebelah sini ada satu log, sebelah kanan ada satu log. So kalau kamu tengok apa yang cikgu ada di sini, okey. Sebelah sini sebenarnya sudah okey lah. Kita ada log, kemudian kita ada sesuatu benda. Okay. Tapi untuk sebelah kanan, kamu nampak kita ada log, kita ada satu benda, tapi kita ada masalah ini. 1/2. Okay. So kita tak capai lagi apa yang kita nak. Apa yang kita nak, logalima tengok sini, tak ada benda. Tak ada benda. Tapi kita sekarang ada setengah. So, kamu kena gunakan apa-apa yang awak tahu untuk hilangkan setengah ini. Okay, untuk hilangkan setengah ini. Tadi Sazani sudah panggil ke belum? Terlupa lah. Hazwani panggil. Hazwani? Okay, tidur ni. Farisa tadi cikgu panggil, Adika sudah panggil. Okay, Shikin? Ya. Okay, macam mana cikgu nak hilangkan setengah ini? Guna yang ketiga punya. Okey, gunakan yang ketiga punya. So, kita akan dapat log 2 S tambah 3 sama dengan, okey, jadi apa kalau gunakan hukum yang ketiga? Log 2, 49 kuasa dengan 1/2. Okey. Boleh So, kita berjayalah dapat apa yang dia nak. Sebelah sini satu log, sebelah sini satu log, kiri satu log, kanan satu log, dan ada sesuatu di dalam inilah. Okay,
So kita capailah apa yang nak ini. Apa yang nak ini ya. Boleh? Okey. Kita buat yang kedua pula. Sekejap. Ambil semua dulu. Tak ada ruangan untuk cikgu buat. Okay. So kita tengok B ini pula. B ini pula. Okay. So kalau kamu tengok asas sama. X, 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 X. So tak payah buat langkah pertama lah. Asas berbeza baru nak buat dia. So sekarang kita cuba pakai hukum-hukum logam yang 5 yang ada. Kita nak cantumkan dia. So tengok nanti awak berjaya buat dua-dua ada lock ke, berjaya tapak sebelah kiri, satu lock sebelah kanan langsung tak ada lock. Tengok mana satu awak akan tapak dia. Anissa tak ada. Amira. Ya, cikgu. Okay. So kita cuba cantumkan ya. So kalau kamu tengok ini, sebelah kanan sudah elok lah sebab dia memang satu lock lah. Masalah kita ialah sebelah kiri. So macam nak cantumkan dia? Mula-mula nak buat apa? Pakai cadangan, salah cikgu akan tegur, tak apa. Kalau kamu tengok sini, sini ada darab, sini ada tambah, sini ada tolak, sini ada darab. So mana satu kena buat dulu? Darab. Kita akan buat darab dulu. So 2 log X kuasa 2, kalau cikgu nak ubahkan dia, macam mana saya nak ubah? Pakai hukum yang mana satu? Hukum 1, 2. Okey, awak kata nak buat darab dulu kan? So bila nak buat ini, nak buat darab ini, cikgu nak pakai hukum yang mana satu? Awak tengok nota awak yang cikgu senaraikan. Mana cikgu senaraikan? Yang cikgu senarai ini pada muka surat berapa lebih senang awak buka modul awak dia sebab cikgu kalau grow up grow down nanti awak tak pening, cikgu pening dulu. Okey, kamu tengok nota kamu pada muka surat 9. Muka surat 9. Nampak tak bahagian C persamaan logam 5 ada benda ini. So inilah yang kata 1, 2, 3 Ini yang kata 1, 2, 3 ya, tak dapat baca. Okey, tak apa. Okey, balik ke sini. So macam nak cantumkan ini, awak nak pakai hukum yang mana satu? 3. Okey, kita akan gunakan hukum 3. So bila kamu gunakan hukum 3 dia jadi apa? Log X 2 kuasa 2. Okey. Tambah log X 10. So nak jimat masa awak sebenarnya ini pun boleh sekali buat lah. Tak payah buat baris baru Okey, tak payah buat baris baru. So ini kalau buat pun sama kan darab. So akan jadi apa? Sambung. Log X 3 kuasa 3 3. kuasa 3. Okey. Dan terpulang kepada kamu 2 kuasa 2 kalau kamu nak kira dulu pun boleh. Ataupun awak nak pakai hukum cantum semua sekali dulu baru kira pun boleh. Sesuka hati awak ya. So awak nak kira dulu ke 2 kuasa 2 ke awak nak buat tambah dan tolak ini dulu? Sambung. Amira sambung. You nak buat mana cikgu ikut awak? Macam mana cikgu tadi? Awak nak buat 2 kuasa 2, 3 kuasa 3. Maksudnya ringkaskan ini dulu ke? Ataupun awak nak sambung ringkaskan yang tambah dan tolak ini? Boleh aja. Awak nak mana satu? Cikgu ikut awak. Tambah tolak kot. Okey, tambah tolak. Okey, so untuk tambah kita akan gunakan hukum apa? 1. Hukum 1. So dia jadi apa? Dia jadi apa? Log X 10 darab 3 ke? mana? Tepang ini you pergi mana ni? Nampak tambah ni kan? 10 darab 2. Kenapa darab 2?
Yang awak nampak ini kan? Ini dengan ini kan? So, 10x, 10 asal S, lepas tu? Pakai hukum 1. Pakai aja. Kenapa? Apakah M kamu? 2/2. 2/2, 2/2 lah kan? Apakah N kamu? 10. 10. Macam ni aja, tak ada apa. Boleh Okay, Boleh. tolak 10x. Sambung lagi ya, you kena buat sampai habis. Okay, tak apa. Kita cuba lagi. Okay, lepas tu you nak buat macam mana? You nak selesai ringkaskan ini dulu kan? You nak sambung terus buat tolak? Cikgu ikut awak. Amira sambung? Tidak, cikgu. You nak ringkaskan ini dulu ke you nak buat tolak dulu? Ringkaskan kot. Okay, ikut awak lah. Boleh aja punya. Okay, kalau awak nak ringkaskan, so ringkaskan dapat berapa? Log X 40 ke? Okay, 40. Pengiraan biasa saja kan? 2/2 kali 10. Biasa aja. 40 pun macam tak yakin ni. Okay, ini 3/3 nak ringkas ke tak nak? Cikgu ikut awak. You ringkas. 27. Okay, nak ringkas Tak nak pun boleh ya, sesuka hati kamu. Okay, sekarang pergi buat tolak pula. Gunakan hukum apa? Hukum kedua. Okay, hukum kedua. So, jadi log X 40/27. per 27 sama dengan log X 5X kuasa 3. Okay, so kita berjaya lah dapat kita punya persamaan sudah cantum-cantum. Jadi, okay, yang jadi sebelah kiri ada satu log, sebelah sana ada satu log, kemudian ada benda di sinilah. Sudah sama macam apa yang dikehendaki. Boleh? So, untuk bahagian ini okay. Macam Amira dia step by step lah. Kalau siapa nampak, awak sebenarnya boleh buat cepat, tulis saja log S 2/2 darab 10 bagi 3/3. Untuk siapa yang nampak, kenapa cikgu tulis macam ini? Kalau kamu kata, cikgu kenapa macam ini? Maksudnya tak nampak. Tak nampak, tak apa. Buat macam Amira, step by step. Tak ada masalah punya, semua betul. Hanya kita ambil masa lebih sikit untuk tulis langkah kita. Sebab maka diberi sama ada dia nampak ini ataupun dia nampak ini. So tak kisah mana satu. Kalau kamu tidak tahu cikgu macam mana tulis ini dengan cepat, jangan ya. Kalau awak salah tulis, habis terus 0 mark. Tak boleh cepat, jangan cepat. Kita step by step. Biarkan selamat. Biarkan lambat, asalkan selamat. Buat soalan matematik pun sama. Jangan nak cepat, lepas tu nak cepat-cepat, nanti langkah pertama sudah salah, habis semua. Okey, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. So, di sini pun kita nampak asas sama, semua ialah Y. So, kita nak cantumkan, Okey, naik atas siapa pula? Izzat? Ada. Okey, kita cantumkan So, kalau kamu tengok ini sebelah kanan tak ada masalah. Okey, sebelah kiri. So, nak pakai hukum apa? Hukum 3. Okey, hukum 3 jadi? Log Y 2/3. Okey. Tambah log Y 3/2. Tolak log Y 2/3. Okey, betul. Kita gunakan hukum 3. Sambung. Lain kasihan ya? Boleh? So, log Y 8. 8. Log Y 9. Log Y 9. Log Y 2/3. Okey, boleh. Okey, kejap, cukup bawa dulu. Okey, sambung. Lepas tu? Log Y 8 darab 9. Okey, awak gunakan hukum 1 8 darab 9. Tolak log 2/3. Okey. Sambung. Log Y 72
Okey, awak ringkaskan dulu boleh. 72. Lepas tu bahagi. Log 72 dengan 243. Okey, 72 bagi 243 sama dengan 3. Boleh? Nak sambung lagi? Sudah? Ya. Kalau kecilkan boleh ke? Okey, sebenarnya terpulang kepada kamu. Kamu nak kecilkan pun boleh, kamu tak nak kecilkan pun boleh. Okey, kalau awak kecilkan berapa? 8/27. Okey. Ini ikut kamu nak pun boleh, tak nak pun boleh, tak kisah. Dia pentingnya maka akan diberi bila awak berjaya ubahkan dia jadi sebelah kiri ada satu log, sebelah kanan sama ada langsung tak ada log ataupun ada satu log. Awak berjaya saja dia terima dan dia pembakahan dia ialah asalkan awak dapat persamaan yang kita panggil dia setara. Setara maksudnya cikgu tak kisah jawapan itu sudah diringkaskan ke ataupun belum diringkaskan. Tapi nilai dia ialah macam itu. Contohnya 72/243 dengan 8/27 nilai dia sama. Hanya satu sudah diringkaskan, satu belum diringkaskan. Okay. So pemakahan dia asalkan awak dapat persamaan yang setara. Dia tak kisah jawapan itu sudah ringkas ataupun belum. Sebab ini bukan jawapan terakhir kita. Kalau jawapan terakhir tak boleh lah. Okey, kita pergi tengok contoh yang terakhir. Okey, sekali lagi cikgu bagi asas sama, semua ialah X. Okey, kita nak pakai hukum yang ada, kita nak cantumkan dia. Okey, naik atas siapa pula? Iza naik atas. Okey, Harash. 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 Ya, saya. Okey. Cuba macam mana? Sekarang asal sudah sama, tak ada masalah. Tapi kita nak cantumkan dia. Pakai hukum apa dulu? Pakai hukum 3. Hukum 3 maksudnya di depan log itu ada nombor. Bukan. Ada. Log, hukum 2. Silap. Okey, hukum 2. So, jadi macam mana? Log X. Log X 54/2. Okey. Tolak 3 sama dengan kosong. Okey, sambung. Lepas tu negatif 3 pindah kanan. Okey, negatif 3 pindah kanan, boleh. Log 54/2 sama dengan 3. 3. Kecilkan, boleh ke? Boleh kecilkan berapa? Sabar, cek. Ni kita kecilkan Mana tahu orang ni? 54. 27. Cikgu ringkaskan untuk awak. Kalkulator tak ada ya. Okey. So sebenarnya ringkas tak ringkas macam tu kata tak apa. Sebab dia bukan jawapan terakhir. Janji awak dapat satu persamaan yang sudah setara. Okey. So macam ini okey. Sebab cikgu sudah nampak. Okey, awak berjaya dapat. Okey, sebelah sini ada logam 5. Okey. Sebelah kanan langsung tak ada logam 5. Okey. Macam contoh ini. Okay. Awak dapat ini ada logam 5, kemudian ada sesuatu dan sebelah sini tak ada logam 5. Okay. Ada dua kemungkinan lah dan benda ini tidak dikawal oleh awak deh. Macam soalan ini dapat kiri kanan 2 ke logam 5. Tadi punya satu saja ada. Yang ini dua-dua dapat tapi ini. So mana satu akan dapat dia? Okay, maksud saya macam ini. Okay. Kamu akan dapat ini ke tidak dikawal oleh awak. Bergantung kepada soalan. Ada soalan bila kamu buat, kamu dapat ini. Ada soalan bila kamu tak buat, kamu dapat sebelah sini. Okey, tak kisah punya lah awak buat. Janji dapat salah satu punya pattern. Okey. Bila kamu sudah dapat pattern macam ini, maka kerja. So kalau kamu tengok cikgu punya gambar raja, okey, kena kecil bagi kamu tengok. Kalau kamu tengok langkah 1 kita tukar asas. Langkah 2 cikgu suruh kamu cantumkan. Lepas kamu cantumkan ada 2 kemungkinan. Dan kalau kamu tengok anda pandai cikgu sudah diasingkan. Maksudnya bila kamu dapat bentuk ini cara buat macam ini.
Kalau awak dapat bentuk ini, cara buat macam ini. So, tindakan yang seterusnya selepas awak cantumkan, dia akan berdasarkan apa yang awak dapat. Dapat dua-dua log ke, dapat satu sebelah aja ada log. Okay? Teknik dia berbeza. So, cikgu mula dengan ini dulu Kalau kiri kanan, semua ada satu log. Okay, cikgu besar balik. Ataupun awak boleh tengok modul kamu. Okay, so dia macam ini. Apabila kedua-dua logalima mempunyai asas yang sama, maksudnya ini log A, ini juga log A. A itu berapa ikut soalan lah. Kalau dua-dua lah, kalau empat lah. Okay? So apabila kedua-dua logalima ini mempunyai asas yang sama, maka apa yang di dalam mesti sama. Itu konsep dia. Tapi tindakan kamu akan rasa seolah-olah ni awak buang log. Tapi sebenarnya tak Sebenarnya kita pegang istilah ini. Bila dua-dua logalima mempunyai asas yang sama, apa yang di dalam mesti sama. Maksud saya macam ini. Bila sebelah kiri log 2, sebelah kanan pun log 2, maka apa yang di dalam ialah apa? Ialah S tanpa 3 sama dengan 49 1/2. Apa yang di dalam adalah sama. Tapi tindakan ini awal seolah-olah macam cikgu pergi buat potong-potongan. Tapi sebenarnya bukan Sebenarnya bukan Kalau tidak lain kali cikgu keluar soalan ini, awak senang aja cikgu potong. Salah habis. Sebab kerja kita sebenarnya bukan potong bukan buang logalima, tapi kita pegang itu. Apabila kedua-dua belah mempunyai logalima yang asas sama, apa yang di dalam adalah sama. Macam soalan indeks hari itu juga. Asas sama, indeks mesti sama. Bukan buang asas itu, tapi ayat itu. Ayat itu menyebabkan tindakan kita seolah-olahnya kita buang macam itu. Boleh So, selepas awak sudah buat kerja ini, apabila dua-dua logalima asas sama, apa dalam mesti sama, kerja seterusnya cikgu tulis ini selesaikan. So, kalau kamu buat ini, lepas tu kita nak selesaikan ini. So, bila cikgu cakap selesaikan, soalan ini tak ada kaitan dengan logalima, tak ada kaitan lah. Awak angkat ini satu soalan baru. Dan awak kena ada kemahiran buat keputusan. Ini persamaan apa? Ini persamaan biasa ke? Ini persamaan kuadratif ke? Ini persamaan set ke? Ini persamaan indeks ke? Ini persamaan logalima ke? Dan nanti bila tingkatan 5 belajar lagi berapa jenis persamaan. Kamu sendiri kena ada kemahiran buat keputusan. Ini ialah persamaan apa? Daripada itu awak fikirkan. Kalau inilah persamaan dia, apa sepatutnya saya buat? Haras sambung. So ini, seharas ke tadi? Ya kan, haras. So ini persamaan apa? Biasa ke? Kuadratif ke? Indeks ke? Tadi haras kan? Cikgu lupa. Biasa. Awak rasa ini persamaan apa? Biasa. Biasa. So, macam mana awak buat? Buat. Apa? Oh, kalkulator tak ada pada awak, saya lupa. Ada. Ada lah. Sambung. 49 punca 2. 49 punca kuasa 2. Sambung. Lepas tu 3 tu pinggir kanan. Lepas tu 7 tolak 3. punca kuasa 2 bagi 49 ialah 7 lah. So 7 tolak 3 ialah 4. Boleh itu dia. Kita pergi kepada contoh seterusnya. Intan? Ya. You teman cikgu buat. Nanti cikgu hantar ke bawah sikit. Ke ruangan tulis. Jom. So, kalau kamu tengok sebelah sini ada logalima, sebelah sini pun ada logalima. So, langkah seterusnya macam mana kita nak tulis? 40 per 27 sama dengan 5x kuasa 3. Lepas tu, selesaikan. Macam mana nak selesaikan awak rasa? Lima tu pindah ke
Okey, 5 itu pindah. Kalau pindah jadi apa? Jadi bahagi. Okey, bahagi cikgu tulis macam ni ya. So 40/27. Untuk siapa yang selalu tidak tahu nanti macam mana nak potong, awak jangan tulis per 5 di bawah sebab awak nanti tak tahu macam mana nak potong. So apa yang awak buat, awak tulis di tepi ini, bahagi 5. Dan ini awak boleh tekan kalkulator kalau tak erti. So 40/27 kalau bahagi 5 berapa? 8/27. 8/27. Okey, sambung. X sama dengan Sama dengan punca kuasa 3 8/27. punca kuasa 3 8/27. Jawapan 2/3. 2/3. Boleh? Okey, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey, kali ini yang kita tapak, yang ni cikgu perlu terangkan. Okey, balik atas. Okey, so kalau kamu tapak bentuk macam ini sebelah aja ada logam 5, sebelah kanan langsung tak ada logam 5, maka kerja kita yang seterusnya ialah kita tukar dia kepada bentuk indeks. Kalau kamu masih ingat cikgu kata itu, asas tetap asas, tukar partner. Okey, selepas awak tukar kepada bentuk indeks, kerja seterusnya sama juga ayat cikgu, selesaikan. Sama jugalah kalau bila nak selesaikan, bergantung kepada waktu itu apa yang awak tapak. Tapak kuadratif selesai macam kuadratif. Tapak biasa selesai macam biasa. Okey, boleh ya? Okey, kita sambung siapa pula atas. Okey, Ilya. Ya. So, kita tapak sebelah kiri ada log, sebelah kanan tak ada log. So, kita akan buat kerja itu tukar kepada bentuk indeks. Asas tetap asas. Apakah asas awak? Y. Y. Tanda baru? 3 3. sama dengan 8/27. Lepas tu selesaikan ini. Macam mana? Pindah 3. Punca kuasa 3 Okey, punca kuasa 3. 8/27. Jawapan? 2/3. 2/3. Boleh? Okey, sambung lagi. Pakis? Ya. Pakis? Okey, you pula. Ini ya. So ini pun sebelah kiri ada log, sebelah kanan tak ada log. So kita buat itu asas tukar kepada bentuk indeks Asas tetap asas. Apakah asas awak? X. Okey, tanda baru 3 sama dengan 27. 27. Okey, selesaikan. Macam mana? Kuasa 3 tu pindah kepada 27. Jadi punca kuasa 3. Okey. So, jawapan? Cikgu nak berapa dalam berapa puluhan? Oh, asal betul. You cuba tekan. Dapat 5, sekejap. Tak. Punca kuasa 3 bukan benda. 3 dapat 3. Dapat 3. Okey. Okey. Kalau tapak nombor perpuluhan, tadi kawan kamu tanya cikgu nak berapa tempat perpuluhan. Kamu ingat dalam peraturan SPM matematik tambahan, kalau nombor itu kecil, bagi saya 4 angka pererti. Kalau nombor itu besar, bagi saya 2 tempat perpuluhan. Sekurang-kurangnya. Maksudnya awak boleh bagi lebih. Okey, cikgu perlu tegur lagi latihan yang awak bagi saya semalam. Cuba tengok apa yang awak bagi saya semalam. Sekejap. Cikgu tak tolak markah awak, tapi dalam exam, kemungkinan awak akan tolak markah tau. Tengok keadaan Okey. So kalau kamu tengok ini. Okey, kamu sorry Harry Serina dengan Hasrat awak lambat hantar, cikgu tak semak lah. Itu tadi cikgu tak panggil kamu. Nak besar di mana? Nak enlarge. Mana tempat enlarge? Ini. Kamu cuba tengok ini ya. Okey, kalau nombor macam ini, cikgu boleh terima awak bagi saya macam ini. Okey. Tapi nombor ini nombor ini kecil kalau kamu tengok. Yang awak bagi ini bukan 4 angka pererti tau, Bakis. Awak bagi saya baru 3 angka pererti.
So sebenarnya jawapan yang cikgu boleh terima ialah 0.5444. Kena bagi saya 4 angka peti. Macam Ilya dia bagi saya sampai 5 tak apa sebab peraturan dia sekurang-kurangnya kenapa atas ini penghampiran kamu ni betul ke salah? Cepat cikgu penting. Kamu cek balik ya supaya tengok ini dengan Farisa. Cek siapa penghampiran salah. Cek awak punya latihan sebab cikgu tak ada jawapan panjang dia. Walaupun macam ni awak ambil sampai 5 tempat perpuluhan, awak ambil sampai 5 tempat perpuluhan pun pastikan yang terakhir itu awak buat punda yang betul. 2 cikgu belakang tu. Belakang dia memang 2. Okey. Awak betulkan awak punya buku lah ya. Okey. Boleh So kalau nombor kecil maksudnya nombor khasnya kalau 0 point itu memang nombor kecil. So awak bagi saya sampai 4 angka peti. Kalau 1 point lebih, 2 point lebih itu kita tengok keadaan. Ada soalan dia rasa itu kecil, ada soalan itu dia rasa besar. So cikgu akan galakkan kamu bagilah sejak 4 angka peti. Contohnya macam ini. Bagi 4 angka peti. Kalau awak bagi sampai 5 angka peti tak apa. Boleh lebih, jangan kurang. Kecuali soalan itu kata, berikan jawapan anda kepada berapa tempat perpuluhan. Kalau dia tak sebut kalau dia tak mention dalam soalan itu, kita pegang ini nombor besar contohnya 9 point sesuatu itu, ini mencukupi. Kalau awak bagi saya 9.73 pun cikgu terima. Nombor besar 2 tempat perpuluhan sudah boleh okey. Sudah boleh diterima sebagai jawapan betul. Tapi nombor yang kecil, ingat 4 angka peti. Jangan sengaja lupakan. Okay. Kalau awak lupakan, tengok nasib awak lah. Kalau tahun tu kena skema yang ketat, minta maaf lah. Maka jawapan tak tepat dia Bakis, Helmi, Izzat, Amira, Syikin, semua ini. Kamu tak tepat dah. Tak tepat maka untuk jawapan. Sebab awak punya jawapan tak cukup dia punya angka peti dia. Nombor kecil 4 angka peti. Nombor besar macam 9 point lebih, 2 tempat perpuluhan mencukupi. Bagi lebih tak apa. So kadang-kadang dalam exam, cikgu nak bagi sampai berapa, saya tak pasti. Bagi lebih sikit. Bagi lebih sikit, tapi tak kisah berapa lebih yang awak ambil, yang terakhir itu mesti buat bunda yang betul. Macam Ilya tadi, dia ambil bagi saya 5 tempat perpuluhan. Tapi belakang itu lupa buat bunda kan? Exam tak ada makan Ilya. Boleh Itu awak sentiasa kena pegang. Bukan untuk tajuk ini. Bila-bila masa awak dapat jawapan dalam nombor perpuluhan yang jenis tak putus, selalu pegang prinsip ini. Tak payah cikgu tiap-tiap hari ingatkan dan tiap-tiap hari lupa. Okey, balik kepada soalan kita. Okey, kalau nombor betul, nombor memang putus tak apalah. Okey, so untuk hari ini latihan kita ialah latihan 4.4.1. Okey, soalan bukan semua sebab sebahagian sudah buat kan. Okey, kita buat soalan 11 sampai 18. Okey, 11 sampai 18. Okey, 19 sampai 22 sebelum cuti kita sudah buat. Kemudian lagi soalan 23 dan 24. Soalan 23 dan soalan 24. Boleh Okey, 11 sampai 18 itu logam 5 yang biasa. Kita nak tengok kejap soalan 23 sebab masa ada sikit, cikgu bimbing sikit lah. Okey, kamu tengok soalan 23. Soalan 23. Okey, cikgu bagi satu persamaan logam 5. Tapi kalau kamu tengok dalam ini ada 2 benda tak tahu, M dan P. So kalau kamu tengok soalan saya, cikgu tak akan tanya, selesaikan persamaan ini. Awak tak boleh selesaikan sebab dalam itu ada 2 benda tak tahu. Ada M, ada P. So soalan saya akan bunyi macam ini. Ungkapkan P dalam sebutan M. Tapi kerja kita memang seolah-olah kita tengah selesaikan. Hanya jawapan terakhir kita bukan satu nombor. Okay? So cikgu cari wakil Afika Amira. Afika Amira. Afika Amira hilang. Adam? Okey, kita buat Okey.
So cikgu salin balik. Log 2M, M kuasa 2P sama dengan 1 tambah 3 log 2M. So kerja kita, walaupun soalan ini bukan minta kita selesaikan tau, sebab kita memang tak boleh selesaikan sebab ada M dan P. So tapi tindakan kita sama macam kita selesaikan persamaan logaritma. So langkah pertama, adakah asas kita sama? Adam? Sama. Sama. So kita terus pergi langkah 2, kita nak cantumkan sama ada nanti jadi sebelah kiri log, sebelah kanan log, ataupun sebelah kiri log, sebelah kanan tak ada log. Okey, macam nak buat? Pindahkan 3 log 2M dengan tolak log 2P ke kiri. Okey, so jadi macam mana? Log 2, Log 2M kuasa 2P tolak 3 log 2M tambah log 2P sama dengan okey. 1. Okey, lepas tu? Tu Nak cantumkan. Anjat je ke? Ancat 3 Okey. Ancat 3 itu jadi apa? Ini nampak macam mana? 3 tu pakai hukum ketiga log 2M kuasa 3. Okey, betul. Sambung. Log 2P sama dengan 1. Okey, sambung. Dah, cikgu turun sikit. Okey, sambung. Sorry. Log 2M kuasa 2P bahagi log 2M kuasa 3. Bahagi log. Bagi M 3 je lah. Log tak ada M kuasa 3. Tambah log 2P sama dengan 1. Okey, sambung. Log 2M negatif 1P. M kuasa negatif 1P. Awak ringkaskan dulu Okey, boleh. Tambah log 2. Log 2P sama dengan 1. Okey, sambung. Log 2M kuasa negatif 1 P kuasa P. P kuasa P. P kali P. P kali P. Kalau P kali P awak nak buat kuasa boleh. P darab P maksudnya P kuasa 2. 2. Kalau nak tulis P kuasa 2 boleh. Okey. So di sini kalau kamu tengok Adam pakai berapa step Okey, 1 2 3 4 5 dia sampai sini dia sampai sini. Okey. Sesiapa boleh buat cepat punya, mungkin awak boleh cantum dua step jadi satu step, tak apa ikut awak sebab pemakahan di sini. Cikgu akan bagi markah di sini. Maksudnya awak berjaya cantumkan 3 log jadi 1 log. Okey. Sebelah dalam ini awak ringkas ke tak ringkas, cikgu tak tolak markah. So, berkandung kepada kamu. Macam cikgu cakap tadi lah boleh cepat. Tak boleh cepat, jangan cepat. Jangan cepat, nanti salah lagi kacau. Jangan cepat ikut speed awak ikut speed awak. Awak naik turun tak nak? Okey. Supaya ada luangan. Okey, so sekarang kalau kamu tengok di sini kita dapat sebelah kiri ada log, sebelah kanan langsung tak ada log. So ada cikgu nak pakai cara apa seterusnya? Macam mana? Sebelah kiri ada log, sebelah kanan tak ada log. Itu nota tadi. Cikgu sepatutnya buat apa sekarang? Tukar kepada bentuk indeks. Tukar kepada bentuk indeks. Asas tetap asas. Apa asas awak? M. Apa asas awak? Mana tempat asas ini? 1, 2, 3. Yang mana satu ialah asas? M kuasa negatif 1P kuasa 2. Asas awak? 2. 2. Partner baru? 1.
Okey. Kalau kamu nak tulis ini di depan pun tak apalah. Okey. Tapi awak ingat kerja ini ialah asas tetap asas tukar partner. So bila awak tulis benda ini, sebenarnya cikgu tak kisah. Asalkan awak tulis ini, cikgu bagi awak betul. Tapi cikgu nak latih fikiran kamu awak mesti ingat ini, asas tetap asas tukar partner. Siapa tulis dulu tak apa. Awak boleh macam cikgu asas tetap asas tukar partner, tapi yang partner baru, partner yang buang itu awak tulis di sebelah kiri. Okey, tak ada masalah. Lepas tu awak buat sendiri. Sebab ini sudah merupakan benda biasa, awak fikirkanlah macam mana awak buat sehingga P. Soalan nak P sama dengan apa? Bila dia cakap P dalam seputang M, maksudnya sebelah sini kalau cikgu nampak N, normal. Sepatutnya nampak. Tak nampak baru yang tak normal. Okay? Dia bukan satu nilai sebab soalan kata ungkapkan P dalam seputang M. Macam awak buat dalam mendengar rendah kan, ada soalan cikgu dia bagi satu persamaan, suruh awak ungkapkan. Ini bentuk soalan. Dan soalan jenis ini ungkapkan P dalam seputang M, ungkapkan Y dalam seputang S adalah pattern yang sangat kerap awak akan nampak dalam maths tambahan. Okey. 24, soalan 24 cikgu pimpin sikit saja. So kalau kamu tengok di sini, yang atas ini cikgu bagi satu persamaan logaritma. Yang bawah ini cikgu bagi satu persamaan biasa. Dan cikgu kata ini ialah persamaan serentak. Maksudnya ini ialah persamaan 1, ini ialah persamaan 2. So kamu nanti buat sendiri cuba ubahkan persamaan ini dulu supaya tiada log. Supaya tiada log dulu. Lepas tu baru awak buat persamaan serentak ini dengan yang tak ada log ini. Dan cara macam mana buat, macam apa yang awak belajar dalam sistem persamaan. Pakai kaedah Kanti saya rasa lebih senang. Kamu cuba kamu cuba. So itu latihan untuk hari ini untuk siapa sudah lupa. Latihan untuk hari ini ialah latihan ini soalan 11 sampai 18, 23 dan 24. Okey, itu saja untuk hari ini. Kejap ya.